Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, para penuntut ilmu yang saya mulia dan saya raikan, ahli keluarga, sahabat-sahabat, kenalan, dan tidak lupa juga kita semua memuliakan para ilmuwan, para penuntut ilmu yang sering berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini insya-Allah saya membentangkan suatu tajuk yang berkaitan dengan hal-hal yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada isi kitab Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, seorang muallim yang masih hidup, yang alim tentang ilmu tafsir maupun alim tentang hadis, dan yang memiliki sarjana dalam bidang usuluddin dan menghafaz ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka elok sangat saya dan kita semua bersandarkan dalam syarah kitab Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Maka dalam bab menghayati hal-hal yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, disebut satu persatu ada 4 ataupun 5 hal yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dinyatakan dalam bab ini, iaitu apabila kita berusaha untuk menziarahi ke kubur, di mana tanah kubur ataupun tempat pemakaman orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah menjadi suatu tazkirah, peringatan sebenarnya. Saya ulang sebut, hakikat kita pergi ke tanah kubur, kita ziarah ahlul barzah ini bukan sekadar kita mendoakan ahlul barzah dengan salam assalamu alayka ya ahlul diyar, salam sejahtera ke atas iman di perkampungan akhirat. Bukan sekadar kita berdoa kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah, namun di sana boleh kita mengambil beberapa hikmah ketika menziarahi kubur ini. Dan ada suatu ataupun 2 khabar di sini bagaimana telah berlaku kepada seorang salafus salih yang terkenal, iaitu Mutarif bin Abdullah. Mutarif bin Abdullah ini, dia menyatakan dalam satu nukilan kitabnya pengalaman peribadinya ketika menziarahi suatu tempat. Dia menyatakan, ketika saya datang ke Bukit Basrah, menuju ke negeri Basrah,
untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Jami' Basrah. Waktu itu ketika beliau datang sejak malam hari, dia sampai di malam hari, kemudian jika dia datang di waktu malam itu, fi'li perbuatannya dia akan menziarahi kubur. Dia melalui satu tanah kubur berhampiran dengan Masjid Jami' Basrah itu. Kemudian dia menyatakan, saya selalu mengucapkan salam dan berdoa yang banyak untuk mereka. Namun pada suatu malam lantaran hujan turun dengan lebatnya dan udara yang sangat dingin, maka ketika itu menghalangnya untuk pergi ke kubur ataupun menziarahi kubur yang biasa dia lalu pada waktu malam itu. Dan diringkaskan cerita, di waktu hujan, akibat hujan yang turun menyebabkan dia terhalang untuk menziarahi kubur yang biasa dia lalu di Masjid Jami' Basrah itu. Maka pada satu malam dia pulang ke rumah dan berhenti sejenak di kubur dan berdoa dan memberi salam. Dan pada malam yang sama, dikala ketika dia tidur pada malam itu, maaf saya kembali balik pada pembetulan tentang kisah ini. Ketika pada malam yang hujan yang lebat itu, maka dia terhalang untuk menziarahi kubur. Maka pada malam itu dia bermalam di satu tempat, dan ketika itulah dikala dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki daripada penghuni kubur. Dia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki ahlul barzah. Dalam mimpinya dia berbicara dengan ahlul barzah itu. Ahlul barzah itu bertanya kepadanya, wahai Matrif, pada malam ini kamu tidak mengungkapkan doa untuk kami. Wallahi, demi Allah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia. Sesungguhnya Allah menerangi kubur kami selama seminggu dengan doamu itu. Subhanallah. Nak menyatakan ini kisah di kalangan salafus salih yang berlaku apabila Matarif bin Abdullah ini menziarahi kubur, dan dikala dia terhalang ketika hujan turun lebat, untuk berdoa di sisi Allah, untuk mendoakan kepada saudara seagamanya di alam barzah. Maka pada waktu itulah mimpi yang benar berlaku. Subhanallah, wakil daripada ahlul barzah itu menyatakan betapa bernilainya doa orang yang hidup kepada orang yang mati. Subhanallah, memberi pengajaran yang baik kepada saya. Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk maslahah ataupun keperluan orang yang mati ni, sebenarnya kita kena menginsafi diri kita sendiri. Suatu hari nanti dia ibarat macam orang yang lemas. Orang yang lemas tentulah memerlukan hikmat sokongan daripada orang lain. Orang di alam barzah ni, orang-orang yang telah mati ni, sebenarnya mereka dalam keadaan yang very limited, sangat terhad. Mereka mengharapkan suatu natijah hasil daripada doa orang-orang yang soleh ataupun doa daripada ahli keluarga mereka. Saudara mara kita yang telah kembali ke rahmatullah, sama ada yang kita kasih, kita sayang, yang kita kenal, sebenarnya mereka mengharapkan orang yang hidup ini mendoakan kepada mereka.
ataupun walaupun kita tidak ada kaitan dengan si mati, namun akidah yang sama, tauhid yang sama, la ilaha illallah, maka kita bertanggungjawablah menunaikan hak akidah Islamiah ini, hubungan kita sesama insan, hablum minan nas. Maka sukacita saya dan kita semua lakukanlah satu usaha ketika menziarahi kubur ini, iaitu kita mendoakan kepada si mati. Dan mendoakan si mati, dan kita dalam masa yang sama kita melihat keadaan kubur itu sebenarnya memberi tazkirah, peringatan kepada kita suatu hari nanti kita akan ke tempat yang sama. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa, bernafas pasti akan merasai kematian. Cuma bilakah tarikhnya, di waktu yang bagaimana kita akan dijemput rasmi, wallahu a'lam. Namun kita boleh berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan penghidupan saya dan kita semua dengan penghidupan yang landing time yang dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada kesudahan yang tidak baik. Ataupun ada doa Rasulullah SAW mendoakan supaya tidak diambil nyawa ini dalam keadaan mati yang mengejut. Sebenarnya orang yang sakit dahulu sebelum mati adalah rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah isu kematian disebabkan coronavirus ini. Mereka-mereka yang terpilih itu sebahagian yang kita dapati orang yang soleh, orang yang baik. Bagi wanita yang soleh mereka itu, maka kita berbaik sangka kepada mereka, maknanya mereka menjadi pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan wabak virus coronavirus ini. Siapa pun tak mahu, siapa pun tak mahu penyakit berjangkit ini. Namun demikian, apabila telah berlaku, kita kembali kepada fitrah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang daripada Allah, maka kami semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada suatu doa yang warid daripada kauliah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan oleh Utbah bin dinyatakan suatu doa, bagaimana dinyatakan Utbah bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu berdoa dengan satu doa. Doa ini sunnah kita baca, iaitu Allahumma janibni Allahumma janibni munkarati wa akhlaki wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Saya ulang sebut. Allahumma janibni munkarati wa akhlaki wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Wahai Allah, lindungilah daku daripada kemungkaran akhlak dan daripada kemungkaran amal, wa a'mali wa ahwa'i, daripada kemungkaran hawa nafsu, wa ahwa'i wa adwa'i, dan daripada penyakit, daripada penyakit. Bolehlah kita kosatkan di hujung itu penyakit yang berbahaya, yang berjangkit. Ini doa yang warid daripada kauliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sebut, Allahumma janibni munkarati wa akhlaki wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Wa adwa'i itu minta perlindungan Allah daripada kejahatan penyakit, penyakit. Dan boleh kita konsatkan atas isu coronavirus ini. Subhanallah. Yang pertama pada pagi ini, hal yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, iaitu bila kita ke tanah kubur.
Persoalannya boleh timbul apabila ada di antara ramai yang bertanya, apakah sunnah ziarah kubur ni hari Jumaat ataupun hari seumpama Aidil Fitri, Aidil Adha. Sebenarnya ziarah kubur ni masanya tidak terhad. Kelihatan fi'li perbuatan Nabi SAW, ada masa Rasulullah, ada kalanya Rasulullah keluar daripada rumah baginda Nabi SAW, sehingga Rasulullah menziarahi kubur Baqi' pada malam hari. Dan Rasulullah SAW ini menziarah kubur dalam keadaan Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri, memberi salam kepada ahlu barzah, mendoa kepada ahlu barzah. Kemudian itulah kelebihan mukjizat Nabi SAW. Ada kalanya Rasulullah diperlihatkan betapa adanya azab, adanya nikmat di dalam alam barzah ni. Dan ada riwayah menggambarkan betapa subhanallah Rasulullah diperlihatkan bagaimana nasib dua orang ahlul barzah yang diseksa. Kerana apa? Kerana tidak menyempurnakan wuduk. Kerana tidak menyempurnakan wuduk. Dia mengambil wuduk dalam keadaan tidak meratakan air di bahagian tumitnya, bahagian kakinya, sehingga menyebabkan oleh kerana tidak sempurna wuduk, maka dia diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas hukuman kerana mengambil ringan tentang wuduk. Bila wuduk tidak sah, maka solat pun tidak sah. Itu natijahnya. Suatu kesilapan yang besar. Maka saya dan kita semua ada anak, ada cucu, ada orang-orang yang kita kena bimbing, maka kita kena ingatkan wuduk ini kena sempurna. Begitu juga ada siksaan Allah bagi mereka yang subhanallah tidak menyempurnakan qada hajat. Maknanya buang air kecil itu, kesan daripada buang air kecil itu, subhanallah, ada titisan yang baki yang menitis itu tidak dibersihkan dengan sempurna. Bila tidak dibersihkan dengan sempurna, subhanallah, maka diringankan amalan itu, maka wuduk pun sebenarnya tidak sah. Kerana apa? Tidak dibersihkan najis terlebih dahulu. Wuduk ni syarat dia kena bersihkan dulu najis, kemudian baru berwuduk. Barulah kita ambil air wuduk ataupun air semayang itu. Kita kena bersihkan, pastikan bersih daripada najis, baru kita berwuduk. Subhanallah. Jadi itu contoh-contoh amalan yang dipandang ringan oleh sebahagian muslimin ataupun muslimat. Pastikan maknanya kita minta perlindungan Allah, pastikan maknanya kita kena tertib, jaga kebersihan diri ini. Termasuklah buang air kecil itu dalam keadaan menyempurnakan basuhan dan sebagainya. Subhanallah. Maka kulasah kesimpulan yang pertama, hadir ke ziarah kubur ni mengingatkan saya dan kita semua suatu hari kita akan kembali ke alam barzah juga. Dan waktu itulah kita ni timbul persoalan, apakah kita telah bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai soalan demi soalan di alam barzah ni. Di alam barzah ni sebenarnya dia merupakan sama ada dua corak kehidupan. Yang pertama, mudah-mudahan saya dan kita semua Allah corakkan kehidupan di alam barzah ini dengan corak seumpama taman-taman syurga Allah. Satu alam barzah yang berlainan dengan alam dunia ni. Bila mana Allah menghendaki di alam barzah itu bagi orang mukmin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah terima amalnya dengan amalan yang soleh, amal yang benar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, di waktu itu bertukarnya keadaan alam itu menjadi taman-taman syurga Allah, insya-Allah. Namun demikian bagi orang yang fasik, orang yang zalim, orang yang bermaksiat kepada Allah, bila banyaknya maksiat kepada Allah, maksiat dilakukan sementara hidup di dunia ini, kemudian dosa dan sebagainya, subhanallah, maka
alam barzah itu dirupa paraskan menjadi kawah di antara lubang-lubang api neraka Allah wal-iyazbillah. Jadi kita minta perlindungan Allah Subhanahu Taala dengan maksud apa? Dengan maksud subhanallah, dengan maksud iaitu mudah-mudahan bila kita beralih ke sempadanan yaumul barzah, kita ini termasuk orang-orang yang diberi nikmat, iaitu subhanallah, mudah-mudahan Allah terima sebagai orang yang soleh. Maknanya dalam keadaan subhanallah, orang yang maknanya diberi nikmat kesenangan, diberi nikmat kesenangan dengan disorakkan gambaran seumpama di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua dinyatakan oleh musannaf kitab ini, iaitu hal perkara yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, iaitu yang kedua selalu mengingati kematian, sama ada di waktu pagi maupun waktu petang, bahkan ketika berbaring di tempat tidurnya. Maka yang kedua, kaedah untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah ini, kita ingat kematian. Tadi telah saya telah melontarkan suatu kalam Allah menyatakan kullu nafsin zaikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Bila kita lihat menyaksikan orang yang mati ni, sebenarnya satu ketika kita pun akan mengalami kematian yang sama. Di waktu itulah subhanallah, di waktu itu mengingatkan diri saya tentang kematian. Apakah kita telah bersedia ataupun dalam keadaan bagaimana? Orang yang bijaksana adalah orang yang dalam keadaan subhanallah, dalam keadaan dia menyiapkan bekalan untuk hari yang mendatang, hari akhirat. Hari akhirat. Maka disebut di sini bagaimana kisah seorang khalifah, yakni Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, menyatakan bagaimana Fatimah binti Abdul Malik, yakni isteri kepada Umar Abdul Aziz. Waktu itu Umar Abdul Aziz suaminya menjadi khalifah, Amirul Mukminin pada waktu itu. Maka dinyatakan oleh isterinya ketika suaminya, yakni Umar, hendak berbaring di ketika tempat tidur, dia dapati Umar bin Abdul Aziz ini menggigil seumpama burung yang kedinginan, burung yang dalam keadaan kesejukan. Maka dia bertanya kepada suaminya, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mengapa tuan belum tidur lagi? Maka dinyatakan oleh suaminya, Umar Abdul Aziz menyatakan, bagaimana mungkin saya boleh tidur? Sesungguhnya katil ini mengingatkan akan daku kepada kubur. Subhanallah. Inilah contoh di antara orang yang ada mata hati akhirat. Bagaimana connection dia dengan alam akhirat. Orang yang berilmu, dia ada hubungan nilai tambahnya dengan akhirat. Dipesan oleh guru kami yang alim telah kembali ke rahmatullah, Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, iaitu almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, menyatakan bagaimana pesanannya semasa hidup kita di dunia ini, kita selalu kan ingat akhirat. Apa pun kita kaitkan, kita terus berhubung dengan alam akhirat. Kita boleh tasawurkan gambaran umum betapa ada nilai akhirat semasa hidup di dunia ini. Di waktu sebegini, dinyatakan kisah sebentar tadi, bagaimana kisah Umar Abdul Aziz apabila dia nak merebahkan diri dia di tempat pembaringan, yakni tidur, maka tempat pembaringan itu mengingatkan dia tentang kubur. Dan satu hari nanti dia akan disemadikan di liang lahat di kubur. Subhanallah. Subhanallah. Nak menyatakan apa? Rupanya dinyatakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan
dalam dua ayat dalam surah At-Takatsur. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bagaimana Allah nyatakan bermegah-megah telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Surah Al-Takatsur. Satu surah yang boleh kita kaitkan dengan alam akhirat. Juga alam barzah. Alam barzah yang mana suatu ketika nanti kita akan bertemu dengan alam barzah, yakni alam kubur ini. Jangan disebabkan kita diberikan sesuatu kurniaan maka kita lupa semasa hidup di dunia ni. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Diberinya harta, diberinya kenderaan, diberinya segala benda, kenikmatan yang Allah boleh berikan. Sebenarnya semua kurniaan itu adalah ujian, fitnah buat saya dan kita semua. Bukan suruh tinggalkan dunia, tapi gunakan dunia ini untuk jadi wasilah sebagai kita boleh meraih redha Allah sehingga kita boleh maknanya bertukar gantinya dengan nilai akhirat. Kita gunakan kediaman ini untuk maknanya kita satu, untuk maslahah pelindungan kediaman tempat kita berteduh. Dua, kita boleh isi ruang tamu, ruang kediaman kita ini dengan majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Stay at home. Maknanya stay at home ni diam duduk di rumah masing-masing. Walaupun diam duduk di rumah masing-masing boleh kita guna pakai. Waktu kita duduk di karantin dan sebagainya ini masih boleh kita mampu berhubung dengan siapa? Pertama dengan Allah. Kedua, kita boleh berhubung dengan orang yang kita kenal, ahli keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita ataupun kenalan kita yang dalam perhubungan itu ada nilai akhirat. Ada nilai akhirat. Insya-Allah bila ada nilai akhirat, masya-Allah, itulah wasilah yang boleh sebenarnya kita klaim di hadapan Allah, di mahkamah Allah nanti. Sebenarnya berbayar tunai. Di dunia ini siapa yang buat lakukan amal yang soleh, masya-Allah dia akan diberi dia beri anugerah-anugerah tertentu ataupun kenikmatan-kenikmatan tertentu berbayar tunai. Siapa yang melakukan urusan akhirat, insya-Allah meletakkan nilai akhirat ini lebih ke depan daripada nilai dunia yang sementara ni, insya-Allah Allah jamin rezeki, pintu rezekinya akan diberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Bila akhirat ni kita dahulukan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang akhirat itu lebih kekal abadi daripada yang dunia yang sementara ni. Jadi elok juga kita ketika kita membaca seumpama surah di waktu Jumaat. Bagi muslimin biasa mendengar surah Al-A'la. Surah Al-A'la yang maha tinggi Allah. Sifat Allah ni maha suci Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Ada di sana dinyatakan bagaimana keutamaan akhirat itu. Lebih kita letak ke hadapan. Yang lebih utamanya nilai akhirat. Namun demikian bukan kita bermaksud kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Kita boleh guna pakai sementara ada seumpama handphone ini. Kita boleh kembang luaskan, kita memberi salam, kita buat ucapan-ucapan yang baik, kita berkongsi maklumat, mau berkongsi ilmu dan sebagainya. Insya-Allah maknanya nilai akhirat ada di sisi kita, hubungan kita dengan Allah. Dalam keadaan subhanallah, Allah bentangkan jalan bagi orang-orang yang berilmu dan bertakwa di sisinya. Subhanallah. Maka disebut di sini bagaimana yang kedua tadi, iaitu selalu mengingati kematian. Insya-Allah
akan timbullah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga iaitu selalu mengingati bahawasanya azab Allah Subhanahu Wa Taala sangat pedih. Jika Allah mengazab hamba-Nya, Dia tidak akan mengasihi sedikitnya pun. Jika Allah menyiksa hamba-Nya, Dia menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Oleh kerana itu, disebut di sini satu kisah Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan dalam suratnya kepada gubernurnya, iaitu dia menyatakan, ketahuilah bahawasanya siksaan sangat pedih, apakah kamu telah melupakannya? Ini nukilan kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, menghantar surat, menulis surat kepada para gubernurnya. Ketahuilah, dia mengingatkan Amirul Mukminin ini sebagai khalifah pada waktu itu, mengingatkan orang-orang yang dipertanggungjawabkan memerintah wilayah ini, gubernur-gubernur. Kalau kita disebut sini sebagai menteri-menteri besar. Seumpama Perdana Menteri mengarahkan menteri-menteri besar ini, maka diisyaratkan oleh Perdana Menteri pada waktu itu, Khalifah Amirul Mukminin yakni Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, ketahuilah bahawasanya siksaan Allah sangat pedih, apakah kamu telah melupakannya? Ini satu tazkirah sebagai Perdana Menteri kepada menteri-menterinya. Mudah-mudahan Perdana Menteri yang baru kita ini, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Beri taufik dan hidayah bersama menteri-menteri yang ada itu. Dan apatah lagi kita alhamdulillah di Malaysia ini kita dapat menteri agama yang muallim, yang mantan kepada pernah menjadi mufti wilayah persekutuan. Jadi mudah-mudahan menteri agama kita ni, saya nak sarankanlah, kalau boleh siapa-siapa yang mengenali hampir kepada mufti wilayah, mantan menteri wilayah persekutuan ataupun menteri agama ini, kita sarankan dengan qada yang segera, iaitu apa? Bertanggungjawab untuk menasihati pihak yang berkaitan dengan yang berhubung dengan komunikasi ini. Seumpama rancangan-rancangan TV yang ada sekarang ni, dalam keadaan kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan wabak coronavirus ni, sepatutnya rancangan-rancangan TV pada musim sekarang ini maknanya memaparkan rancangan-rancangan yang membina minda, termasuk juga mengingatkan kita lebih banyak kepada nilai-nilai akhirat. Dalam masa yang sama tidak meninggalkan urusan dunia, tapi dalam masa yang sama pastikan rancangan-rancangan agama ini tidak bercampur baur. Rancangan-rancangan TV ini ataupun channel-channel TV ini tidak bercampur baur dengan maksiat. Kerana maksiat kepada Allah ni menjadi punca betapa Allah Subhanahu Wa Taala akan kafarah manusia ini sendiri. Dan didapati masih lagi ada beberapa channel dalam keadaan perempuan tidak menutup aurat dengan sempurna. Kita lihat pembaca berita, ada masih lagi maknanya kelihatan pembaca berita wanita terutamanya tidak menutup aurat. Maka saya bersepakat dengan para asatizah yang lain, kita syorkan dalam keadaan yang bersegeralah dalam menunaikan tanggungjawab amanah kepada Menteri Keuangan, Menteri Penerangan, agar Menteri Agama kita yang baru ini menasihati dengan kadar segera merubah corak penampilan pembaca-pembaca berita ini, dan susun atur semula struktur channel-channel rancangan TV. Bagaimana ada kedapatan rancangan-rancangan yang tak sepatutnya diteruskan di waktu umat Islam ataupun umat manusia sekarang ni. Kita, negara kita sendiri pun di antara yang diuji coronavirus ini. Dengan maksud apa? Kita ada adab dengan Allah. Bila kita jaga adab dengan Allah, Allah ni yang menciptakan alam ini, menciptakan kita, dia menyempurnakan akal fikiran kita dengan nilai akhirat. InsyaAllah kita buat keputusan, dan kami para asatidah bersama dan kita rakyat Malaysia bersama dengan Menteri Agama kita ni,
mudah-mudahan sepakat kita syorkan dengan qadar segera supaya rancangan agama ataupun rancangan-rancangan yang lain dalam keadaan lebih tertib. Kerana sebelum ini dalam setahun dua yang lepas kita dapati subhanallah rancangan-rancangan TV ini bercampur baur dengan unsur-unsur maksiat dan sebagainya. Apakah kita nak reda? Kerana ada isyarat daripada hadis-hadis Nabi SAW, barang siapa yang reda dengan ketaatan ataupun dengan nilai-nilai unsur kebajikan, maka Allah akan reda kepadanya. Barang siapa yang reda dengan maksiat, setuju dengan maksiat, dia akan beroleh maksiat. Jadi apatah lagi kita semua sepakat dalam keadaan masih dalam keadaan tertib, kita suka kepada majlis ilmu dan kita syorkan dengan qadar segera supaya ada perubahan di bahagian penerangan sana, merubah semula struktur rancangan drama ataupun filem dan sebagainya, pasti dengan dalam keadaan yang lebih sopan, lebih hemah dan sebagainya. InsyaAllah syur ini tak akan rugi. Dengan qadar segera saya dan kita semua sepakatlah tanda setuju. Mudah-mudahan usaha ini sebagai satu usul cadangan yang tergempar jugalah. Walaupun saya anggap sebagai left dan saya sangka baik ramai orang yang setuju, insya-Allah, supaya rancangan-rancangan TV ini dalam keadaan lebih tertib, lebih sopan dan lebih meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita mengabaikan urusan-urusan muamalat munakah berkaitan dengan perniagaan yang maknanya contemporary ini kita raikan juga dan sebagainya. Dan yang terakhir pada pagi ini, iaitu hal yang perkara yang boleh mendatangkan rasa takut kepada Allah, iaitu sentiasa berwaspada dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Taimiyah menyatakan, hati adalah rumah Allah. Rumah ini tidak akan baik, tidak akan kukuh dan tidak akan berkata jujur kepada Allah, melainkan kamu memperhatikan dan menyedari bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala selalu melihatmu. Salah satu sifat yang kita kena ada, iaitu kita meyakini betapa Allah ni Al-Basir. Allah ni Maha melihat. Allah Al-Alim. Bila mana kita secara batiniah kita, qasad di hati kita, di fikiran kita waspada dengan pandangan Allah, inilah di antara perkara yang besar dalam agenda sepatutnya orang mukmin, iaitu mengutamakan keredaan Allah, mengutamakan maknanya sudut pandang Allah daripada kita meraih keredaan manusia. Kerana sudut pandang Allah ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperhatikan hati-hati manusia ni, bab niat, bab nawaitu. Biar kita melakukan sesuatu ini dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan jujur kepada Allah, maka bila kita jujur kepada Allah dalam menyampaikan sesuatu, dalam berkatakan sesuatu, dalam mengungkapkan sesuatu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala selalu dalam keadaan menyedari betapa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili secara adil niat kita dan sebagainya. Dan di mana apabila kita berhati-hati dengan pandangan Allah pada sudut hati ini, subhanallah, kita akan lebih tertib, lebih hati-hati. Apabila Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan, disebut di sini bagaimana kisahnya, iaitu ketika dia pulang ke rumahnya. Satu kejadian yang berlaku pada Amirul Mukminin ini, bila dia kembali ke kediamannya, dia duduk dalam keadaan, walaupun bersendirian, dia duduk dalam keadaan sopan, penuh dengan kekhusyukan dan rasa takut kepada Allah yang amat sangat. Maka orang-orang yang hampir dengannya bertanya, wahai Imam, kalau Tuan duduk bersama kami, bersama orang ramai, Tuan dalam keadaan yang biasa saja, dalam keadaan santai dan sebagainya. Tetapi kalau Tuan duduk sendirian, kami melihat Tuan begitu khusyuk. Maka dia menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu hadis qudsi, iaitu
Maksud hadis qudsi itu menyatakan Allah berfirman, aku adalah teman duduk bagi orang yang mengingatiku. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi dengan maksud apa? Aku teman duduk bagi orang yang mengingatiku. Dan dia, bagaimana Imam Ahmad menyatakan, bagaimana mungkin saya tidak khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Kisah sebegini memberi pengajaran yang baik. Waktu kita duduk seorang-seorang, sebenarnya ada amalan-amalan ketaatan yang masih mampu kita boleh usaha lakukan. Kerana nilai amal ketaatan di waktu kita duduk seorang-seorang itu, sebenarnya di waktu itulah kita dengan Allah, kedudukan kita ataupun hubungan kita dengan Allah, kita berpeluang untuk meraih suatu sifat, iaitu sifat ikhlas beribadah kepada Allah. Dan disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, sekiranya seseorang itu berhajat agar Allah buka pintu hatinya. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, sekiranya seseorang itu ingin Allah buka pintu hatinya, maka hendaklah dia meninggalkan perkataan yang sia-sia, dan dia meninggalkan dosa, dan hendaklah dia memiliki suatu amal yang dia dengan Allah saja yang mengetahui. Subhanallah. Yakni dengan maksud apa? Nisbah kepada amal yang ikhlas sungguh kepada Allah. Allah yang mengetahui kita beramal itu kerana apa, sejauh mana yang kita niatkan. Bila mana kita melakukan sesuatu kerana Allah, subhanallah, Allah dalam masa yang sama kita meninggalkan dosa, meninggalkan perkataan yang sia-sia, insya-Allah Allah mula buka pintu hati. Kerana hati ni dah ada pintu dia. Ada pintu yang ada keluar dan masuk dalam hati ni. Ada keluar dan masuk dalam hati ni. Insya-Allah bila kita ada satu amal yang kita sebenarnya, bila kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga hati kita ini dalam keadaan yang apa? Dalam keadaan iman yang sejahtera. Akidah kita akidah yang salim. Ibadah kita ibadah yang sahih. Jadi insya-Allah Allah akan pelihara. Allah akan pelihara orang yang ada nilai hati, yang beribadah hanya semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Jadi yang menghadirkan rasa takut ini, kita berhati-hati dengan pemerhatian sudut pandang Allah. Bukan saja kita bimbang orang lain cakap tu, orang bimbang, kita takut orang cakap ni, orang tuduh kita begini atau begitu begini. Sebenarnya kita utamakan hak Allah ini. Bila kita lakukan sesuatu amal itu kerana Allah, walaupun orang kata, walaupun orang sangka begitu begini, kita dengan Allah ni benar. Kita dengan Allah ni maknanya ada hubungan kita dengan Allah. Di waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil mengadili kita. Allah beri kekuatan. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan risalah agama ini, bermula dengan Iqra sampai ke wafatnya baginda Nabi SAW. Apakah rahsianya? Rahsianya kekuatan iman kepada Allah. Kekuatan hati yang ada pada batin Nabi SAW. Kerana Rasulullah benar-benar dididik, ditarbiah oleh Allah Subhanahu Taala apabila dibersihkan, dibuat operation 2 kali dalam dada baginda Nabi SAW. Dibukanya, dikeluarkan hati. Qalbu Rasulullah ni dikeluarkan, jantung ataupun hati Rasulullah ni dibasuh dalam bekas, di dalam bekas emas, kemudian dibasuh dengan air zam-zam. Kemudian setelah operate itu berlaku, kemudian dimasukkan hati baginda Nabi SAW ke dalam semula, kemudian dicantumkan dada Rasulullah semula. Ini peristiwa berlaku kedua kalinya ketika peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi itu yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada usaha ikhtiar untuk membersihkan hati ini, iaitu dengan istighfar. Dengan melazimi istighfar. Bila kita beristighfar, astaghfirullah,
astaghfirullah, astaghfirullah, maka titik-titik noda dan dosa ini dia akan terhapus, akan satu demi satu Allah gugurkan. Dan dalam masa yang sama, subhanallah, dalam masa yang sama kita melakukan melipat gandakan dengan usaha menuntut ilmu, rajinkan beribadah, dalam masa yang sama istiqamah dalam mujahadah beramal soleh-solehah, dan pada waktu yang sama kita takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khulasah pada pagi ini, subhanallah, khulasahnya pada pagi ini betapa ada 4 amalan yang mendekatkan rasa takut kepada Allah, iaitu yang pertama saya ulang sebut, iaitu ziarah kubur. Ziarah kubur ni menimbulkan rasa takut kepada Allah kerana mengenangkan nasib ahlul barzah dan kita sendiri bagaimana nasibnya, wallahu a'lam. Yang kedua, kita selalu mengingati kematian. Selalu mengingati kematian, maka hal ini mendatangkan rasa takut kepada Allah. Kerana apa? Kita kena buat persiapan sebelum Allah benar-benar rasmi menjemput kita di waktu qadar ataupun takdir ataupun ilmu Allah ini telah sampai kepada kita, umur kita, rezeki kita telah setakat itu, maka umur kita setakat itu, rezeki kita pun terhenti dengan dijemput rasmi ketika ajal telah tiba. Maka yang ketiganya iaitu dengan mengingati betapa adanya azab Allah, betapa adanya azab Allah bagi ahlul barzah ataupun diazabnya Allah bagi orang-orang yang ingkar, orang yang kafir ataupun orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya itu waspada dengan pemerhatian Allah. Bila kita yakin Allah ni maha melihat, Allah ni maha mengetahui, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bizati sudur. Ini dalam suratul Mulk dinyatakan, sama ada kamu rahsiakan ataupun kamu nyatakan sesuatu amal itu, sesungguhnya dia mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kamu. Maknanya 24 hours dalam masa tempoh kita beramal ini, melakukan suatu amal perbuatan, pastikan kita meyakini Allah sedang menyaksikan kita. Menyaksikan kita, mengetahui apa yang kita niatkan, mengetahui dan menyaksikan setiap amal perbuatan, sama ada secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Maka yang terakhirnya saya menutup dengan suatu kata-kata nasihat daripada suatu hadis, mafhum hadis daripada Anas bin Malik rahimahullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan secara marfu, iaitu 3 perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan, iaitu adil ketika redha dan marah, dan berjimat cermat ketika fakir, ketika miskin dan kaya. 3 perkara yang menyelamatkan. 1, takut kepada Allah. 3 perkara yang menyelamatkan setiap diri insan ini terselamat daripada perkara yang mudarat. Yang pertama iaitu takut kepada Allah. Kena ada rasa takut kepada Allah, berhati-hati dengan pengadilan Allah, pembalasan Allah. Maka bila kita ada rasa takut dengan Allah, maka ini menyelamatkan diri saya dan kita semua. Yang kedua iaitu dalam keadaan tadi, takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Yang ketiga, adil ketika tenang dan marah. Kena adil. Sama ada ketika kita dalam keadaan zon tenang ataupun dalam keadaan marah, kita kena adil. Kita kena adil. Adil maknanya kita kena imbangi keadaan, emosi kita ataupun apa yang boleh kita lakukan secara kita menunaikan hak, bukan mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Dan yang ketiga, boleh menyelamatkan jimat cermat ketika fakir, ketika miskin ataupun kaya. Maknanya benda yang boleh menyelamatkan kita iaitu kita kena berjimat cermat.
sama ada ketika miskin ataupun kaya. Jadi bila kita jimat cermat, dalam keadaan demikian, dalam keadaan di kuarantin ini, kita ada hemah berbelanja dan sebagainya, maka dekat situ menyelamatkan kita daripada maknanya meminta-minta ataupun menjadi fakir miskin dan sebagainya. Dan yang dinyatakan dalam hadis ini, dan 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang membinasakan pula, iaitu hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, orang yang kedekut ditaati. Dan yang ketiga, seseorang yang merasa ujub pada dirinya sendiri. Wal'iyazubillah. Ada 3 perkara yang membinasakan pada diri sendiri. Pertama, iaitu nafsu yang diikuti. Setiap orang ada nafsu. Nafsu ini, mudah-mudahan nafsu saya dan kita semua hasil daripada tarbiyah, pendidikan dan sebagainya, bimbingan guru, dan kita beramal dengan keimanan yang benar, maka nafsu ini bertukar. Nafsu memang asalnya fitrah, namun kadang-kadang terdedah dengan fitnah suasana setempat ataupun perkara-perkara yang kita lalui menyebabkan nafsu itu bertukar. Setengah orang ada nafsu dia jadi amarah, setengah orang nafsu dia jadi lawamah. Nafsu amarah dan lawamah ini tidak dijamin syurga Allah. Pilihan yang tepat iaitu kita mencapai suatu nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di akhir surah Al-Fajr. Wahai nafsu mutmainnah, wahai yang berjiwa nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan kamu berpuas hati dan Allah redha akan kamu, sehingga Allah jemput. Allah menyatakan sendiri jemputan rasminya, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, golongan hamba-hambaku yang saleh, wadkhuli jannati, masuk ke dalam syurgaku. Ketika ayat ini dibaca di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya sekiranya dijemput dengan seruan ini. Maka Rasulullah mengiyakan, na'am, ya, mengaminkan permintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita pun boleh minta kepada Allah, wahai Allah, jemputlah aku dalam keadaan yang tenang, bernafsu tenang, bernafsu mutmainnah. Mudah-mudahan kita kembali tempat yang lebih tenang, yakni syurga Allah. Kerana tempat yang tenang, yang kekal abadi ketenangan ini, iaitu bila mana Allah kelompokkan kita dalam golongan minan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Maka di antara yang akhir pada pagi ini, iaitu yang boleh membinasakan, iaitu orang yang kedekut. Orang yang kedekut dia taati. Jadi elakkan diri kita ini bersifat kedekut. Ataupun orang yang kedekut, maknanya kita kena beri nasihat dia. Kena beri nasihat kepada dia, kena ingat maknanya ada hak pada harta. Setiap diri ni ada hak dia. Orang kaya sekarang ni alhamdulillah bila musibah ni berlaku, sebahagian orang-orang yang berada, orang yang kaya ni, Allah mula lembutkan hati, lunakkan hati dia. Kerana apa? Ada masa Allah ni maha bijaksana, ditimpakan musibah satu perkara itu, maka ibrahnya sehingga orang-orang kaya, orang berada pun jadi terfikir bila melihat satu demi satu kematian, sebenarnya apa yang kita ada ini semua kita akan tinggalkan. Hakikat sebenarnya Allah bagi pinjam. Pinjaman Allah ini maknanya akan dirasmikan Allah, ditarik balik satu persatu. Kita lihatlah bagaimana bila matinya seseorang, yang apa yang bawa melainkan amalan dan nilai hatinya, nilai niat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain semua kena tinggal. Orang yang dikasihi, orang yang disayangi pun kena tinggal. Harta benda yang dimiliki semua akan tinggal. Yang tinggal hati bersama amalan, bersama hati yang bersih, ibadah yang sahih. Dan yang terakhir,
iaitu perkara yang membinasakan, iaitu merasa ujub pada dirinya. Ini pun dengan diri saya pun kena minta perlindungan Allah. Kita rasa ujub. Ujub ni apa? Ujub ni rasa bangga. Bangga. Bangga dengan diri kita sendiri. Subhanallah. Minta jauh kepada Allah. Orang berilmu pun minta jauh kepada Allah. Orang yang berpengaruh pun minta jauh daripada Allah sifat ini. Termasuk orang yang berharta ataupun orang yang memiliki pengaruh. Dia kena ada sifat apa yang merendah diri, tawaduk. Kerana ujub ini satu perangkap yang bila mana seseorang merasa bangga pada diri dia sendiri, subhanallah, ini satu perangkap. Walaupun dia melakukan ketaatan, sebenarnya hakikat kita yang boleh melakukan ketaatan ini sebenarnya siapa yang beri taufik hidayah? Allah. Sifatnya Al-Hadi. Sifatnya maknanya dia memberi petunjuk, memberi hidayah. Bila Allah memberi hidayah dan Allah sendiri, kita minta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah aku sentiasa mengingatimu dan mensyukuri akan nikmatmu dan perbaguskan ibadahku. Rupa-rupanya kesan daripada doa ini, Allah kuatkan hati kita untuk beribadah. Jadi mana boleh kita wujud dalam beribadah ni sebenarnya? Mana mungkin seorang itu boleh wujud? Dengan ilmu lah neraca timbangan amal kita. Bila kita berilmu, kita boleh bezakan aku ni wujud ke tidak. Ini pentingnya nilai ilmu, menuntut ilmu. Dan insya-Allah untuk secara khulasah pada pagi ini, kesimpulan pagi ini, insya-Allah selepas musibah ini berlaku, sekiranya kita diami, umur kita, rezeki kita ada, insya-Allah kita ada azam untuk beramal yang lebih baik, lebih baik daripada sebelumnya. Insya-Allah kita berazam musibah ataupun bala yang menimpa dalam negara pada sekalian kita umat manusia ini, kita usahalah insya-Allah, mudah-mudahan kita berazam untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kerana orang yang berjaya dimaksudkan Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji sekalian kamu siapakah yang lebih baik amalnya. Dialah yang maha perkasa dan maha pengampun. Suratul Mulk ayat yang kedua. Selalu saya baca ini sebagai suatu ingatan kita bersama. Nilai amalan ahsanu amal itu sangat tinggi nilainya dalam baki hayat kehidupan kita. Usaha dalami ilmu apakah amalan ahsanu amalan itu, amalan yang lebih baik itu. InsyaAllah kita akan bincang amalan ahsanu amalan itu di lain pertemuan. Mudah-mudahan Allah mengilhamkanlah. Ya Allah, ilhamkanlah akan kami rasa syukur apa yang telah Engkau kurniakan nikmat pada kami dan kepada ibu dan bapa kami, agar kami melakukan amal-amal yang salih yang Kau redai, agar kami Kau masukkan dalam golongan hamba-Mu yang salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Cukuplah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukuplah sekadar ini yang mampu saya bersama pada kali ini, Yaumul Jumaah ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu di lain sesi. Mudah-mudahan siru ala barakatillah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian semua. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahuinya. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Allahumma